Assalamualaikum, selamat petang dan salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh dan kita bersama untuk rancangan platform 45 minit. Kami akan memberi fokus kepada satu perihal yang saya rasa umum dah pun kenal pasti, iaitu mengenai obesiti. Pastinya obesiti adalah keadaan di mana terdapatnya lebihan lemak tersimpan di dalam tubuh, bermakna tubuh tidak lagi mampu menyimpan protein dan karbohidrat. Lalu lebihan itu ditukar kepada lemak dan disimpan dalam tubuh. Akibatnya meningkatkan risiko mendapat penyakit seperti penyakit jantung, kanser, lumpuh, diabetes, tekanan darah tinggi, kesukaran bernafas dan banyak lagi penyakit gaya hidup lain. Dan Malaysia, negara paling tinggi di Asia Tenggara selepas Thailand dan nombor 6 di Asia, mempunyai penduduk paling ramai menghadapi masalah obesiti. Lebih membimbangkan, suku daripada jumlah rakyat negara ini direkod mengalami masalah obesiti dan menjadi penyumbang kepada peningkatan jumlah kemasukan pesakit ke hospital. Dan saudara, tahun ini sahaja kerajaan terpaksa menanggung kos perubatan yang tinggi sejumlah 22 bilion ringgit berbanding 20 bilion ringgit pada tahun lalu. Dan jelas ini merupakan satu masalah serius. Dan kita sebagai masyarakat perlu memahami punca dan akibat obesiti yang sekiranya tidak kita tangani secara efektif pasti merugikan bangsa dan negara. Untuk kita bawakan perbincangan ini lebih lanjut bersama kami sudah pun jemput ke studio penolong pengarah kanan cawangan operasi pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, itu Encik Wan Nur Sabah, Encik Wan Muhammad Nur Sabah Abdul Karim. Apapun semuanya selepas ini saya akan bincangkan lebih lanjut mengenai obesiti. Baik saudara, kadar obesiti dalam kalangan rakyat negara ini semakin serius dan perlu diatasi dengan kadar yang segera. Jadi rekod Kementerian Kesihatan telah pun menunjukkan pada tahun 1996 kadar obesiti di Malaysia mencatat 44.4% dan pada tahun 2011 ia meningkat 59.1%, kenaikan 15.1% hanya dalam tempoh 15 tahun. Dan peningkatan ini berpunca daripada sikap masyarakat Malaysia yang sering mengamalkan budaya pemakanan yang kurang sihat dan lebih banyak duduk daripada bersenam, dan oleh kerana terdapat pelbagai pilihan makanan, ramai dalam kalangan kita makan dalam kuantiti banyak dalam satu masa sehingga kan tidak mampu untuk mengawal nafsu makan. Dan ramai juga yang kerap duduk di atas kerusi selepas makan dan memberi pelbagai alasan seperti sibuk untuk mengelak daripada melakukan senaman. Lantaran itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ketika merasmikan Bulan Nutrisi Malaysia NMM 2014 Mac lalu menyeru agar orang ramai mengelak daripada makan secara berlebihan dan perlu kerap membuat senaman sebagai langkah utama mencegah masalah obesiti secara berkesan. Dan saranan lain lebih kerap menggunakan tangga dan kurangkan penggunaan lift bagi mengurangkan kalori dalam badan. Sementara itu, Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada 2011 yang dijalankan
tahun sekali menunjukkan 33.3% atau 5.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas mengalami masalah berat badan berlebihan, sementara 27.2% atau 4.4 juta menghadapi masalah obesiti. Ini antara lain berpunca daripada faktor pemakanan yang tidak diambil perhatian oleh kebanyakan penduduk kita yang berada di Malaysia. Dan kajian sama juga menunjukkan 92.5% ataupun bersamaan dengan 16.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun dan ke atas hanya mengambil kurang 5 kali sajian sayur atau buah-buahan sehari. Dan manakala hanya 64.8% ataupun kiraannya 11.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas dilaporkan aktif secara fizikal dalam mengawal berat badan masing-masing. Dan banyak cara boleh dilakukan bagi mengawal masalah obesiti, dan paling utama ialah faktor pemakanan yang menjadi antara cabaran besar dalam usaha mengatasi obesiti. Baik saudara, laporan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS pada tahun 2011 juga ada mendedahkan kira-kira 25% daripada kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun menghadapi masalah ini, iaitu masalah obesiti. Jika diamati kumpulan umur berkenaan, ia membabitkan kelompok pelajar sekolah yang sepatutnya sihat dan cergas sebagai bakal pemimpin negara. Bagi mengatasi masalah berkenaan, Kementerian Kesihatan antara yang komited termasuk memperkenalkan beberapa program kawalan pemakanan di peringkat Taman Asuhan Kanak-kanak itu dari tadika sehingga ke peringkat universiti. Antaranya program Komuniti Sihat Perkasa Negara KOSPEN melibatkan 300 buah kampung di seluruh negara, dan dengan menyertai KOSPEN, orang ramai tidak perlu untuk berulang alik ke klinik ataupun ke hospital. Sebaliknya, mereka hanya perlu bertemu sukarelawan KOSPEN kalangan penduduk kampung yang telah pun dilatih bagi menjalankan pemeriksaan saringan kesihatan. KOSPEN merupakan satu transformasi perkhidmatan kesihatan awam dalam usaha agresif memberi pengetahuan dan kesedaran masyarakat tentang pencegahan penyakit tidak berjangkit kepada amalan harian mudah yang mampu memberi kesan positif ke atas kesihatan. Bagi mengatasi masalah sama, Kementerian Kesihatan juga pernah melancarkan kempen 1000 hari pertama kehidupan ke arah generasi sihat, satu inisiatif untuk memerangi obesiti dan penyakit tidak berjangkit. Dan kempen itu merupakan satu pakej penjagaan kesihatan dan pemakanan yang bermula dari awal kehamilan sehingga anak mencapai umur 2 tahun. Langkah itu juga merupakan satu peluang keemasan bagi usaha pencegahan awal masalah penyakit tidak berjangkit, ianya seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, kanser dan lain-lain. Jadi justru kesemua 800 klinik ibu dan anak di seluruh negara dimasukkan inisiatif berkenaan untuk memastikan penjagaan kesihatan keduduanya terutama dalam tempoh 1000 hari pertama kehidupan. Dan semua ibu mengandung dan bayi diminta mengikut program berkenaan, tidak kira di klinik swasta atau kerajaan. Dan kesihatan ibu dan anak sememangnya berkait rapat dengan penyakit tidak berjangkit, khususnya masalah kurang berat lahir serta kurang zat makanan yang akan menyumbang kepada masalah obesiti, darah tinggi, penyakit jantung dan juga diabetes. Kementerian Pelajaran tidak ketinggalan memperkenalkan pelbagai program antaranya membabitkan kaunselor pemakanan, ibu bapa dan pelajar bagi mengekang masalah obesiti dalam kalangan pelajar. Baik saudara, seperti mana yang telah pun saya nyatakan seperti tadi, bersama kami di studio ialah Encik Wan Muhammad Nurul Salam Abdul Karim, di mana beliau merupakan penolong pengarah kanan bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, satu tajuk ataupun satu perkara yang kami mahu bangkitkan hari ini itu mengenai obesiti, dan kami percaya ini merupakan forte anda, bidang anda sendiri tuan. Bila menyentuh mengenai obesiti, sudah pun kita bayangkan obesiti adalah kegemukan, tetapi ada juga kita mendengar bahawa bila kita gemuk itu tidak semestinya obesiti. Mungkin tuan boleh perjelaskan perbezaan kegemukan ataupun juga obesiti itu sendiri, tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya mengucap terima kasihlah kepada RTM kerana menjemput bahagian makanan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membincangkan tajuk obesiti pada slot petang ni ya.
Daripada segi perbezaan tadi kan, antara ada yang gemuk kategori sebab obesiti dan ada yang obesiti bukan kategori gemuk yang dimasukkan tadi. Kalau kita tengok daripada segi definisi obesiti itu sendiri adalah disebabkan oleh berlebihan lemak di dalam badan yang boleh meningkatkan risiko untuk kita menghidapi penyakit lah, penyakit tidak berjangkit. Jadi untuk menentukan seseorang itu kategori mana, sama ada dia adalah kategori berlebihan badan ataupun gemuk yang dimaksudkan ataupun obes. Itu yang kita sekarang ni dalam Malaysia kita menggunakan body mass index ataupun indeks jisim tubuh yang menentukan julat atau range di mana kedudukan kita. Kita boleh kira ataupun ukur sendiri ataupun bagaimana tuan? Memang daripada segi ukuran kita boleh lakukan sendiri sebab berdasarkan berat dan tinggi kita saja. Kalau kita tengok berdasarkan WHO 1998 kita tengok daripada segi range normal apabila kita ambil perkiraan berat dalam kilogram kita bagikan dengan tinggi dalam meter kuasa 2 iaitu tinggi kali tinggi kita akan dapat kita punya BMI berapa ataupun indeks jisim tubuh. Normal di sini yang kita maksudkan kalau normal kita cerita normal dulu dia adalah 18.5. Jika kiraan itu dapat 18.5 hingga 24.9 itu adalah normal. Bermula 25 hingga 29.9 itu adalah berlebihan berat badan. Belum kategori obes. Lebih 30 baru kita kategori boleh jadikan saya sebagai rujukan tak? Dengan ketinggian saya, dengan berat saya atau bagaimana? Okey, ketinggian saya sekarang ini adalah 172. 172 cm. Adakah apakah berat yang bersesuaian dengan saya? Kalau kita tengok daripada kiraan tu kita boleh terbalikkan sebab kita nak cari berat yang ideal lah lebih kurang berat yang ideal kita bagikan dengan tinggi kita akan dapat BMI. BMI normal kat sini kita boleh ambil yang tengah-tengah yang cantik kita ambil 22.5 yang normal 22.5. Kalau kita darabkan balik dengan tinggi Cik Syam tadi dia akan jadi sekitar lebih kurang yang ideal sekarang ni lebih kurang 66 hingga 67 kilogram. 66 Jadi berat sekarang berapa? Lebih kurang 70. Jadi untuk dapat ideal kita perlu kurang 4 hingga 5 kilo lah. Okey. Jadi saya rasa benda ini merupakan satu cara bagaimana untuk kita mengkategorikan diri kita adakah obes ataupun sebaliknya. Dan saya rasa boleh terus rujuk kepada pihak KKM untuk mengetahui apa sebenarnya situasi kita. Faktor yang mendorong kepada obesiti dan saya rasa ada selain mungkin yang kita faham genetik, pemakanan, mungkin juga ada faktor-faktor lain, tuan. Bila melibatkan obesiti ataupun berlebihan berat badan ni memang faktor utama yang kita tengok tak lagi pada segi pemakanan sebab itu dia yang melibatkan lemak dan minyak dalam badanlah berlebihan. Jadi faktor yang berlaku tu adalah disebabkan oleh pengambilan kita punya kalori. Walaupun yang kita makan tu melebihi daripada keperluan. Contohnya keperluan kita macam punya keperluan lebih kurang 2,000. Untuk jadi berlebihan berat badan dan obes ni sebenarnya bukan makan 2,000, dia akan makan lebih daripada situ, lebih kurang 3,000 kalori hingga 4,000 kalori sehari. Baru dia boleh mencapai ke tahap yang berlebihan berat badan ataupun obes. Jadi pengambilan harian tu memang berlebihan. Dan bila dikaitkan dengan faktor lain sebenarnya isu ni sangat kompleks. Dia bukan berkait dengan pemakanan saja nyatakan tadi, dia dipengaruhi oleh juga faktor cara hidup ataupun gaya hidup yang sedentary. Sedentary maksudnya relax je. Kerja tak berapa, kerja ni tak aktif lah macam kita sekarang banyak duduk office dengan aircon apa semua kan. Jadi dia mempengaruhi daripada segi pengeluaran tenaga ataupun tenaga tidak digunakan. Macam yang berhormat Menteri Kesihatan pada dia kata kurang bersenam. Kurang bersenam. Itu yang berlaku. Kerja balik dah lewat tak sempat bersenam. Tapi itu isu ni sebenarnya atas kita jugalah. Nak curi masa bersenam sebenarnya boleh. Cuma kita nak dengan tak nak buat saja. Kita tak letak syarat bersenam semestinya pagi. Bersenam semestinya petang. Mesti 30 minit. Ya, sebab kita pun tak letak syarat sebenarnya yang kita makan berlebihan tu pukul berapa. Kita pandai pula makan. Tak ada orang suruh pun masa pukul berapa kan. Tapi bersenam kita cari time, cari tak ada masa. Kan? Jadi itu antara faktor. Yang lain juga faktor faktor stres ataupun tekanan. Ada orang tekanan dia tak makan. Ada orang bila tertekan dia nak kunyah saja. Jadi mulut dia mengunyah. Tak seperti makan nasi. Dia makan gula-gula, makan keripik. Makanan ringan. Makanan ringan. Junk food sebenarnya dia ambil. Nak kunyah saja. Faktor lain juga boleh dipengaruhi oleh persekitaran yang tidak menyokong untuk kita mengamalkan makanan yang sihat. Persekitaran kita. Ya? Nak pergi sekarang ni, nak pergi fast food di mana-mana dekat saja. Keliling rumah, belakang rumah pun ada. Kan? Ada kedai sekarang kita nak mudah yang 24 jam. Bila-bila nak pergi makan, boleh dapatkan makanan. Jadi ini semua akan mempengaruhi termasuk juga faktor ekonomi. Alhamdulillah saya rasa setakat ni rakyat Malaysia berkemampuanlah untuk membeli makanan. Jadi mampu untuk membeli. Kalau tengok statistik negara kita tadi berada di tangga pertama itu bukan satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Itu satu perkara yang sebaliknya. Tapi itu jelas menunjukkan bahawa kita ibarat seperti syurga makanan. Di sini banyak pilihan. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka sibuk bekerja tetapi kurang makan tetapi badan masih berlebihan. Bagaimana?
Sibuk bekerja. Sibuk bekerja, selalu juga skip makanan, jarang juga makan, makanan tidak terjaga betul-betul, tapi masalah obes itu juga berlaku. Itu bagaimana pula? Antara kaedah pengurusan berat badan yang baik adalah salah satunya masa makan yang betul. Masa makan yang betul. Jadi apabila golongan yang macam ni biasanya dia skip makan. Tapi bila dia skip tu sebenarnya psikologi individu tu menyatakan dia belum sarapan pagi. Dia ambil pukul 10 ataupun ambil pukul 12 terus. Dia tak ambil sarapan pagi. Jadi psikologi itu menyatakan dia tak ambil sarapan pagi. Jadi dia makan pada masa yang dah skip tu ataupun tengah hari, kuantiti dia ambil pasti berlebihan. Contoh paling senang kita ambil bulan puasa lah. Kita puasa satu hari, time buka tu, penuh. Kita dah set dekat kepala ni, kita tak sarapan, kita tak lunch, kita tak high tea. Jadi kuantiti dia ambil walaupun sikit, tapi sebenarnya tak terurus banyak dan biasanya lemak dan minyak tak terkawal masa itu. Lagi bermasalah kalau kita makan di lewat malam. Betul. Okey, satu lagi mungkin faktor yang mendorong. Selalu juga mereka katakan bahawa faktor genetik. Adakah itu juga sebenarnya mendorong ataupun itu sebenarnya bukan faktor yang besar untuk mendorong seseorang itu obes? Genetik main peranan dalam kita punya risiko untuk obes. Tapi kita tak boleh letak faktor nombor satu lah. Makanan juga. Makanan dan aktiviti fizikal letak yang atas. Sebab kalau kita letak faktor fizikal nombor satu, apa yang berlaku pada anak kita berlebihan berat badan obes, kita tak payah usaha apa-apa lah. Sebab memang daripada keturunan dulu memang semua dah obes. Jadi kita tak payah usaha apa-apa. Tapi faktor tak boleh untuk buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Jadi sebenarnya untuk jadi macam tu pun sebenarnya faktor makanan yang main peranan. Okey. Satu lagi perkara, kalau dinyatakan antara faktor yang turut mendorong kepada obesiti dari segi cara kita merehatkan badan kita, waktu kita tidur, adakah itu juga memberi kesan kurang tidur ataupun terlebih tidur? Sebenarnya daripada segi sains pemakanan, gaya hidup itu sendiri. Untuk makanan habis proses, bila kita makan dan habis proses dalam badan kita berlaku dan makanan itu telah digunakan sebagai tenaga ataupun diproses penuhnya lah, mengambil masa sekitar 4 jam. Itu asas dia. Jadi apabila yang paling kritikal kat sini masa makan malam kita tengok. Masa makan malam. Kadang kita makan pukul 9, kita tidur pukul 11. Ada yang makan pukul 12. Betul. Pukul 12 tidur, 12.30 pukul 1. Memang makin lena makin syok lah. Sebab perut terlalu kenyang. Tapi makanan tu tak habis proses, kumpulan lemak tu berlaku, pencernaan tak berlaku. Jadi lemak dalam badan akan meningkat. Dan kumpulan meningkat, berat akan naik lah. Yang penting kita harus ikut penjadualan. Sebabnya kalau di depan kita berdua ni pun tuan, kita ada piramid makanan Malaysia. Kalau kita sentiasa rujuk kepada piramid makanan Malaysia yang ada di hadapan kami ni, saya rasa nanti kita akan terangkan dari segi piramid makanan Malaysia ni. Jom kita tengok sikit. Mungkin tuan boleh terangkan sikit kepada secara asasnya apa yang kita boleh syorkan kepada mereka. Kalau kita tengok di sini, piramid makanan Malaysia ni dia mengandungi mempunyai 4 aras. 4 aras. Dan aras yang bawah sekali, yang agak lebar sekali di sini, agak besar ni ialah sumber karbohidrat lah kita tengok. Lebih kepada nasi, roti, biskut dan sebagainya. Kita cadangkan di sini ialah pengambilan lebih kurang 4 hingga 8 sajian sehari. 4 hingga 8 sajian sehari. Yang sini kadang orang confuse di sini. Dia cakap 4 hingga 8 sajian, saya ambil 8 sajian lah. Padahal bila keperluan di sini 4 hingga 8 sajian, dia bergantung kepada keperluan kalori individu. Kalau keperluan individu keperluan kalori individu 1500, iaitu sekitar umur lebih kurang budak sekolah rendah apa semua tu, dia perlu 4 sajian saja. Dan kalau keperluan kalori sehingga 2500, dia boleh maksimum kepada 8 sajian. Sajian yang dimaksudkan di sini, kalau saya boleh bagi contoh, kalau satu cawan nasi ini dia dah dipanggil satu sajian, satu sajian. Dan ingat, sekali waktu masa makan, satu jenis karbohidrat saja. Kadang kita tak perasan. Kita dah ambil nasi, kita makan roti pula. Situ saja dah 3-4 sajian dalam sekali waktu makan utama. Daripada segi pecahan ataupun keseimbangan, daripada segi pengambilan tu tak berlaku. Kadang kita dah ambil nasi, kita ambil juga biskut. Kan? Jadi patutnya keseimbangan di situ patutnya ada juga sayur, ada juga buah. Tapi kita tak pesan sumber karbohidrat yang pada bawah ni kita ambil dalam kuantiti yang berlebihan. Okey. Baik, tadi sudah pun ada saya terangkan mengenai statistik KKM. Cuma kita nak bangkitkan selagi. Saya rasa mungkin tuan perlu bangkitkan lagi. Sebenarnya statistik KKM berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang kita sudah pun dikaji oleh pihak KKM yang telah pun mengalami masalah obesiti, dan kita nak tunjukkan bahawa dengan angka itu betapa seriusnya penyakit obesiti yang menular yang ada di negara kita. Statistiknya tuan. Kalau kita tengok daripada segi statistik yang tunjuk tadi sebenarnya yang ditunjukkan adalah gabungan antara berlebihan berat badan dan obes. Kalau daripada segi obes saja kita tengok, daripada segi tahun 1996 kajian, rakyat Malaysia 4.4%, setelah 10 tahun 14%, dan pada tahun 2011 dia meningkat kepada 15.1%. Cuma ada perbezaan kat situ, 10 tahun sebelumnya daripada 1996
hingga 2006 peningkatan lebih kurang 10%, dan apabila dia pergi kepada 5 tahun berikutnya, kajian terbaru 2011, peningkatan hanya sekadar 1.1%. Tapi kalau nak kaitkan dengan penyakit juga, dia berlaku peningkatan juga. Bila masalah obesiti ni, biasanya faktor risiko peningkatan adalah risiko penyakit tidak berjangkit yang biasa umum tahu. Kencing manis, darah tinggi dan juga jantung. Kalau tengok daripada segi kencing manis juga meningkat. Daripada tahun 2006, 11.6% kepada 2011, 15.2%. Begitu juga dengan tekanan darah tinggi, daripada 32.2% kepada 32.7%. Cuma ada perbezaan kat sini kalau kita tengok peningkatan tu tidak seperti sebelumnya. Yang peningkatan lebih 12%, yang ini lebih kurang 0.5% saja peningkatan. Ada, walaupun meningkat tapi dalam keadaan yang terkawal. Kalau boleh sebenarnya kita tidak mahu ada peningkatan di situ. Baik, kita menyentuh pula dari segi kategori mereka yang berada dalam kelompok obesiti, kanak-kanak, remaja ataupun dewasa ataupun orang warga emas, yang mana satu sebenarnya ada yang mana lebih berpotensi ataupun lebih ramai sebenarnya yang berada dalam kelompok obes. Kalau daripada segi kajian NHMS 2011 yang terbaru, untuk obesiti yang paling tinggi adalah golongan lingkungan umur 55 hingga 59 tahun. 55 hingga 59. Sekitar 20%. Tapi yang contohnya yang lebih berisiko yang nampak sekarang ni termasuk juga golongan remaja. Kalau kita tengok daripada segi peringkat pembesaran, masa peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, pemakanan dan juga aktiviti fizikal ataupun senaman diwajibkan di sekolah-sekolah. Bila masuk ke peringkat universiti ataupun institusi, senaman ataupun aktiviti fizikal peringkat tu tidak diwajibkan. Sedangkan pada peringkat umur tersebut, remaja pada peringkat ini lebih berminat untuk mencuba makanan baru dan sebagainya. Jadi nampak yang lagi berisiko sekarang ni dengan kita punya dia panggil tadi syurga makanan tadi tu, lagi berisiko golongan yang peringkat kanak-kanak dan remaja sekarang ni. Dapat makanan yang cantik-cantik yang macam kita kongsikan sekarang ni semua guna Instagram. Untuk lagilah semua telio nak makan bersama. Tadi kita ada kongsikan tadi ada gambar bayi comel. Kita lihat nak comel bayi itu dengan babab istilah bahasa kita ni. Saya rasa ada bahayanya juga kalau kita biarkan berat badan bayi itu berlebihan. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Istilah lain kadang kita panggil cabi juga. Cabi, ada comel, nak cubit-cubit. Okey, kalau nak berkaitan dengan kanak-kanak ataupun bayi yang comel ni, kalau kita tengok, sebenarnya ada kajian juga menunjukkan hampir 40 hingga 50% kanak-kanak atau bayi yang comel cabi ni, dia akan comel cabi daripada dia bayi, dia kanak-kanak, dia sekolah menengah bercomel cabi, dia dewasa pun dia kekal. Jadi dia berterusan sampai dewasa. Sebab daripada segi pemakanan tak berubah. Walaupun bayi itu hanya mengambil susu ibunya saja, tetapi badannya begitu bagaimana? Okey, kalau dikaitkan dengan susu pula, sebenarnya kita ada pada kajian yang kita pernah buat, ada juga kajian telah dilakukan menunjukkan apabila seseorang itu daripada lahir mengambil susu ibu ataupun susu badan secara eksklusif. Eksklusif maksudnya tak campur dengan apa-apa. Biasanya tidak berlaku macam tu. Kecuali digabungkan ataupun dibagi susu formula, biasanya akan berlaku peningkatan berat badan. Cuma sekarang ni dalam soalan tadi mengenai persepsi masyarakat ataupun pandangan masyarakat. Sekarang kita perlu ubah. Kalau kita tengok sekarang ni, masyarakat, kalau kita pergi mana-mana, terutama di klinik, bila nampak kanak-kanak yang comel cabi lalu kan, dia rasa macam memberi penghargaan pada budak tu. Kadang pergi nak minta dokong lah, nak minta macam rasa dia macam dapat lebih perhatian. Lebih perhatian berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Sepatutnya peringkat sekarang ni kita kena berubah. Daripada peringkat tu kalau nampak kanak-kanak macam ni, patutnya kita boleh bagi satu nasihat lah, ataupun kita terus kesian budak ni. Kan? Bukan maksudnya kita rasa bangga. Bila buat macam tu, mak ataupun bapa dia rasa bangga tau, sebab dia berjaya menjadikan anak dia macam tu. Sebenarnya itu bukan satu kebaikan, itu adalah satu keburukan. Apa impak dia kepada bayi itu tersebut kalau tidak dikawal? Selain tadi sudah pun kalau secara amnya tadi Tuan dah nyatakan kalau daripada bayi dia akan berlanjutan sehingga ke umur yang sudah semakin peringkat remaja. Jadi untuk awal tu dalam tempoh dia masih dalam peringkat bayi ataupun sehingga ke umur 3 tahun, kalau ia tidak dibendung awal-awal, apa akan boleh berlaku pada bayi tersebut? Untuk pengetahuan juga banyak berlaku sekarang ni daripada segi kanak-kanak ataupun bayi pun daripada lahir start umur 2-3 tahun, 4 tahun dah ada kencing manis dah. Dah ada dah, dah mula dah. Dulu kalau kita dengar kencing manis umur untuk orang dewasa, 40 tahun, 5 tahun. Sekarang makin turun. Dan tak peliklah
daripada segi bayi itu sendiri, dia akan mengalami masalah-masalah macam ni. Risiko dia bukan terkena pada orang dewasa saja. Yang kedua, biasanya budak macam ni tak aktif lah. Kesan daripada tak aktif tu, yang kedua, biasanya pembelajarannya terganggu. Sebab dia akan rasa cepat letih, cepat penat dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor negatif yang pasti akan berlaku biasanya. Kita tengok pengalaman daripada sebelum ni, daripada kanak-kanak turun bayi yang obes, sekolah rendah pun biasa. Ini dia akan juga menghadapi masalah dari segi pandangan sosial, pandangan masyarakat kepada dia. Dia punya keyakinan diri juga akan kurang dan banyak bergantung pada bapa dan tak berani mencampur. Jadi harus kita peka kepada anak-anak yang kita rasa berada dalam peringkat obes. Harus saya rasa kalau rasa badan anak itu berada dalam istilahnya lebih besar daripada bayi lain, perlu rujuk terus pada pihak KKM itu terus untuk semak apa sebenarnya kategori. Kalau obes perlu ambil tindakan yang cepat. Sebab betul kadang-kadang kita nak ubah persepsi, kadang-kadang susah juga. Baik, kita nak mengenal seseorang, karakteristik seseorang yang ada obesiti. Bagaimana untuk kita boleh kenal pasti? Yang ada obesiti. Selain tadi saya ada sebut tadi seperti yang mengah, dia mungkin ada rasa murung, yang lain. Tapi kalau ikut kajian tuan, dia lebih kepada pengalaman lah kita tengok. Pengalaman kalau kita tengok untuk diri sendiri secara fizikal pun dia tahu dah. Dia tahu dah. Satu daripada segi pakaian tu lah secara umum. Kita tengok dari segi pakaian yang dulu boleh pakai kebaya dah tak boleh kan. Kalau tali pinggang tu kena tebuk lubang baru. Itu daripada segi fizikal yang kita nampak. Tapi yang kita boleh nampak juga sebab apa dia ni seseorang individu tu mengalami obesiti. Selanjutnya kita boleh juga untuk ujian antropometrik ataupun biokimia. Daripada segi ujian tu kita boleh nampak peratus lemak badan. Berapa peratus lemak badannya. Adakah dalam kategori normal ataupun tak normal. Selain itu ukur lilit pinggang juga kita boleh buat. Ukur lilit pinggang. Biasanya ukur lilit pinggang untuk lelaki tak boleh melebihi 95 cm dan 80 dan 90. 80 cm bagi perempuan tidak boleh melebihi 90. Jadi kat sini kalau kita tengok ukur lilit pinggang juga akan mempengaruhi daripada segi faktor obesiti dan kita boleh nampak dia punya punca atau mula nak berlakunya obesiti. Okey. Kesan secara ringkas mungkin kita boleh percepatkan lagi dari segi kesan kepada mereka yang menghadapi masalah obesiti. Selain tadi dah kongsi dari segi mungkin penyakit tiga serangkai dan juga masalah tekanan ekonomi, masalah tekanan daripada psikologi di sekeliling. Baik, langkah-langkah pencegahan seseorang itu untuk mengelak sebelum apabila dia berada dalam kelompok obses itu, apa yang boleh dilakukan untuk memotivasikan diri dia? Sebenarnya bila berlaku peringkat obes dah kena obes ni lebih badan ataupun obes ni, sebenarnya kita daripada segi makanan kita perlu konsentrate kepada ataupun tumpukan kepada 4 perkara utama. Perkara utama yang perlu tumpukan ialah masa makan tu sendiri. Masa makan perlu disiplin, maksudnya yang kita perlu makan satu hari sepatutnya yang main meal, makanan utama saja 3 kali. 3 kali makanan utama. Makanan utama 3 kali itu pagi, tengah hari dan juga malam. Semua tahu bab ni, tapi daripada segi masa makan tu perlu disiplin. Maksudnya daripada sarapan pagi, yang maksudnya sarapan pagi 6.30 hingga 8.30 pagi. Yang berlaku pada masyarakat kita sarapan kadang pukul 9 pukul 10. Dia kata dah memang daripada dulu dia macam tu, tak boleh ubah dah. Itulah gaya hidup dia. Gaya hidupnya. Dan bila makan tengah hari patutnya 12.30 hingga 1.30, masa yang paling ideal dan cantik. Dan juga masa makan malam yang paling sekarang ni dilonggarkan. Dan patutnya masa yang betul adalah sekitar 6.30 hingga pukul 8 saja. Sebab dia mempengaruhi daripada segi yang kita sebut tadi, daripada segi proses makanan tadi tu. Proses makanan dalam badan. Okey tuan, kita akan sambung lagi semula ini lebih kurang dalam masa 20 minit lagi kita berbaki. Kita akan jumpa lagi selepas ini kerana kita akan beri tumpuan kepada beberapa berita yang akan menyusul selepas ini. Baik, saudara, nasi lemak, teh tarik, roti canai, sate, lemang. Itu antara pelbagai makanan yang cukup popular di negara kita dan kemakmuran, kemajuan negara kita memudahkan kita untuk mendapatkan sumber bagi mengalas perut tanpa mengira waktu sama ada pagi, tengah hari, petang maupun lewat malam. Namun, dalam menikmati kelazatan makanan-makanan yang saya nyatakan tadi, ada masalah lain yang menanti. Obesiti merupakan ancaman kesihatan terbesar rakyat Malaysia sama ada bagi orang dewasa maupun kanak-kanak. Orang ramai yang ditemui sememangnya peka dengan masalah berkenaan dan akur. Obesiti boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Biasa satu hari 3 kali makan itu tetap mialah. Kalau makan tu mesti tak boleh cover punya, kan?
Sebab saya itu tak adalah. Biasa satu hari 3 kali, mesti 3 kali lah. Tak lebih lah. I acquired a few diseases like blood pressure, diabetes. So I said this has to stop somewhere. Well, I would like to advise the younger people to go on a routine exercise. Cara pemakanan rakyat Malaysia zaman sekarang, pada masa sekarang, tak tentu masa. Kita tak ikut. Kita makan makanan yang tidak berkhasiat, makanan-makanan berlemak. Sebagai langkah awal mengatasi masalah obesiti, gaya pemakanan yang sihat perlu didedahkan kepada kanak-kanak dan ibu bapa harus memainkan peranan utama dalam mengawal dan menentukan diet pemakanan kepada anak mereka. Watch what they feed the kids. They really have to watch, and especially if you bring them to fast food restaurants. Like some parents, I'm not saying all, some parents when they bring them out to eat, they don't really watch the kids' diet. Bangun awal, buat breakfast bagi anak, so dia kontrol makan. Lepas makanan dekat masak rumah kena kontrol juga. Kita buat yang itu jaga badannya, makanan lah, lauk. Itu kata rakyat Malaysia berhubung pada apa yang kami bincangkan, iaitu obesiti. Malahan Kementerian Kesihatan menetapkan sasaran untuk mempunyai seramai 50,000 sukarelawan menjelang tahun 2016. Ini pastinya untuk membantu mempromosikan gaya hidup sihat di negara ini termasuk mengatasi masalah obesiti. Pengambilan sukarelawan kesihatan adalah selaras dengan inisiatif Kementerian untuk mengurangkan insiden penyakit-penyakit gaya hidup. Dan sekali lagi saya perkenalkan tetamu saya Encik Wana Muhammad Nur Sabah Abdul Karim, penolong pengarah kanan bahagian pemakanan KKM. Fasa pertama tuan, kita banyak cerita mengenai profil obesiti, kesan dan juga mengikut kategori manakah yang lebih cenderung untuk menghidapi ataupun mengalami masalah obesiti. Kita beralih pula dari segi langkah pencegahan ataupun langkah aktif daripada pihak Kementerian Kesihatan. Kalau ada dinyatakan kemajuan berhubung sasaran tadi, itu mengenai peranan daripada pihak KKM yang mahukan seramai 50,000 sukarelawan menjelang tahun 2016. Apa fungsi sukarelawan? Bagaimana mereka boleh bergerak dan intipati apabila mereka menjadi seorang sukarelawan itu, tuan? Sebenarnya yang dimasukkan itu adalah program COSPEN, Komuniti Sihat Perkasa Negara, yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan persekitaran yang menyokong gaya hidup sihat. Baik. Maksudnya bila kita latih sukarelawan tersebut, jadi dia akan bertanggungjawab ke atas komuniti itu sendiri. Kita akan latih daripada segi untuk ujian antropometri ataupun mengambil tanggungjawab untuk mengamalkan gaya hidup sihat ataupun mengamalkan pemakanan sihat di kawasan sekitar itu sendiri. Baik. Selanjutnya, daripada segi persekitaran apabila sudah kita dapat kawal ataupun dapat kita perbaiki, seterusnya kita juga dapat menjalankan intervensi. Intervensi maksudnya dalam masyarakat atau komuniti tersebut, jika ada yang baru-baru nak kena kencing manis, baru-baru nak kena hipertensi, kita dapat tangkap awal lagi daripada sukarelawan tersebut. Kita dah latih untuk dirujuk kepada klinik kesihatan dan kita ambil langkah-langkah pengurusan seterusnya. Itu tujuan sukarelawan yang kita latih supaya bertanggungjawab ke atas komuniti sendiri. Sebab kalau kita harapkan Kementerian Kesihatan saja dengan anggotanya untuk turun agak terhad dan tak mampu. Itu antara tujuan utama kita melatih sukarelawan. Bermula daripada rumah, saya kira itu lebih penting. Kalau dulu mungkin ada suasana konsep doktor keluarga, ada dengannya sudah ada bunyi-bunyi untuk pihak KKM menghidupkan semula konsep doktor keluarga. Jadi apa mungkin kita boleh perjelaskan dan mohon komitmen kepada penonton-penonton kita, kalau mereka yang boleh sedar kat sini, mereka bolehlah sampai kepada suami mereka pada petang ini kan, boleh jadi doktor keluarga, tuan? Maksud dimasukkan tu ialah kalau betul-betul jadi doktor tu alhamdulillah lah kan, untuk pengurusan keluarga lagi bonus. Tapi at least pada asasnya untuk tahu punca ataupun mula penyakit dalam sebuah keluarga tu ada di dalam ahli keluarga tu yang dapat kenal pasti. Contohnya daripada segi nampak family tu ataupun bapa kita ataupun kita punya mak ke ataupun adik-beradik nampak yang macam tak apa sihat, berpanjangan kan. Jadi kalau kita ada langkah proaktif, masa inilah kita akan rujuk ataupun kita ambil langkah awal. Sebab bila wujud sukarelawan tu memang kita latih untuk mengambil sekadar kalau ada alat-alat yang sendiri untuk mengambil ukur tinggi dan sebagainya, dan untuk gula, tes gula sendiri semua tak ada masalah untuk dia tahu paras glukos dalam darah, dan kita boleh ambil langkah awal untuk kita mengatasinya daripada terus merebak atau terus jadi teruk. Di rumah saya juga di rumah jiran-jiran saya, ini saya perhatikan kami juga memiliki piramid makanan Malaysia.
Yes, macam kita ada kongsikan tadi, saya rasa benda ini perlu ada, wajib ada di setiap rumah. Sekurang-kurangnya apabila berada di dapur itu, melihat kepada piramid makan Malaysia ini, mereka akan lebih peka dan lebih segar mata dan mereka lebih faham bahawa inilah makanan yang perlu mereka ambil pada waktu yang sesuai. Baik, kita lihat lagi apa kempen anjuran NGO dan juga KKM lain untuk menghidupkan suasana. Kalau kita cerita tadi bunyinya seperti obesiti ini satu perkara yang biasa, tetapi hakikatnya obesiti ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat serius. Jadi peranan daripada KKM juga mungkin ada sokongan daripada NGO lain, Tuan. Bagaimana setakat ini? Untuk daripada segi kita punya program pencegahan dan juga kita untuk kita berbaki masalah ini, untuk KKM saja sebenarnya tak mampu. Memang kita perlukan usaha-sama daripada NGO dan juga kementerian lain. Sebab macam kita cakap tadi, yang Kospen yang dinyatakan tadi, sebenarnya pada awal Februari, awal tahun hari itu, kerjasama ni telah dijalankan bersama Kemas. Kemas yang mulakan program ni untuk kita bersama untuk melatih sukarelawan dalam komuniti masing-masing. Dan sekarang ni kita juga terlibat dengan di tempat kerja. Tempat kerja sekarang ni dengan TNB, Kospen dengan TNB, dengan Felda. Jadi yang ni kita akan kembangkan kepada semua agensi. Dengan kerjasama tersebut kita dapat berkongsi kaedah pencegahan bersama komuniti dan juga kita lantik yang macam tadilah sukarelawan tadi supaya kita selesaikan masalah bersama. Apa yang selalunya dilakukan dari segi tindakan aktiviti itu? Menyedarkan dengan mengedarkan risalah semata-mata ataupun ada aktiviti yang lebih langsung merujuk kepada okey, ini masalah obesiti, ini akan berlaku, Tuan? Sebenarnya untuk memulakan program ni, dalam proses melatih sukarelawan tu kita bagi khusus selama 2 hingga 3 hari penuh. Untuk apa tajuk-tajuk yang berkaitan dengan obesiti. Jadi tak tersalah sampai maklumatlah. Ya, memang kita bagi tajuk pemakanan, aktiviti fizikal, penyakit, semua kita bagi. Sebab kita nak sukarelawan ni sebenarnya dia dapat maklum dan dapat maklumat yang tepat apa sebenarnya tugas dan apa fungsi dia di komuniti. Dia mendapat maklumat yang tepat lah. Kita tak mahu banyak sekarang ni ajaran sesat pun banyak untuk berbaki satu penyakit macam-macam cara dia. Bukan cara yang betul. Kita berbalik semula melihat kepada asas gaya ataupun pengambilan makanan yang lebih baik, yang lebih dengan izin proper, yang lebih teratur. Mungkin Tuan boleh syorkan supaya mereka yang mendengar kita pada petang ini, petani mereka dah tahu dah pukul 4.30 mereka akan ambil apa, dan sepatutnya waktu makan malam itu bukannya selepas maghrib tetapi seeloknya sebelum maghrib. Itu pandangan saya yang saya tahu. Jadi betul atau tidak, mungkin Tuan boleh syorkan seelok-eloknya cara penjadualan makanan dan apa yang kita boleh syorkan kepada mereka untuk mereka mengambil makanan. Yang telah dinyatakan tadi masa makan, kita telah explain tadi, telah terangkan. Yang kedua tadi mengenai kekerapan pun telah dinyatakan. Kita ambil, kalau kita ni orang yang normal, orang yang sihat, 3 kali masa makan utama pun dah cukup. Yang pagi, petang, malam. Ya, makan main meal, makan masa makan Tapi utama. kalau kursus tu banyak tu makanan. Itu sebab sekarang ni untuk pengetahuan, kita sekarang ni di pihak bahagian pemakanan kita ada keluarkan garis panduan penyediaan hidangan sihat masa mesyuarat. Yang ni patut je diikutilah. Walaupun 6 kali sebenarnya, kalau ikut daripada segi sukatan ataupun nasihat yang diberikan, sebenarnya kalori dia terkawal. Isunya 6 kali itu buat, tapi daripada segi terkawal bentuk makanan dia lah. Kuantiti semua tu tak ikut daripada segi garis panduan yang kita buat. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, daripada segi kalau orang normal, orang sihat, yang snack-snack ataupun tea break ni tak perlu. Pukul 10, pukul 4 petang. Yalah, sarapannya sudah 8.30. Lepas tu akan balik pada 10.30. Makan pula 1.30. Kemudian pukul 4. Pukul 4. Siapa yang suruh tu sebenarnya? Siapa yang paksa dia? Sebenarnya budaya. Pukul 10 semua nak pergi kantin. Sebab apa? Nak minum teh. Dengan nak kena roti sekeping. Ada kes ke yang berlaku kalau tak makan benda tu akan berlaku gastrik kepingsan? Apa tak ada? Ini semua lebih kepada budaya saja. Jadi sebenarnya snacking tu tak perlu. Yang dimaksudkan snack tu adalah makan di antara masa makan utama. Yang itu tak perlu. Jadi daripada segi kekerapan kita utamakan masa makan utama yang 3 kali. Masa makan ada satu. Yang ketiga daripada segi kuantiti makanan. Kuantiti makanan, ingat paling banyak kita makan sekarang ni, yang paling elok untuk masa makan utama kalau tengah hari, paling banyak pun 2 hingga 3 sendok saja. 1, 2, 3 cukup maksimum. Nasi. Kita cakap pasal nasi. Memang kena rujuk kita nasi. Tapi bila kita suka tu, untuk pengetahuan sekali, cedok tu dia paras lah. Tak mahu satu tu Gunung Everest. Itu dipanggil 1 sendok juga tapi tipu. Jadi kita bagi yang aras label. Jadi kalau kita amalkan pagi nak makan nasi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada yang kata kena waktu pagi sarapan kena lebih berat supaya tengah hari tak perlu makan. Betul, daripada kalori kita boleh ambil lebih, tapi daripada kalori lebih, daripada segi kuantiti mungkin kita ambil lebih daripada tengah hari dan malam, tapi daripada segi lemak minyak kat situ kita perlu kawal sebab dia berkait. Kuantiti dah banyak, lemak minyak pula masuk, jadi kalori itu 2-3 kali double. Kadang kita sarapan, jumpa kawan-kawan pukul 9-10 pagi.
kedai roti canai kan, kita ambil roti telur sampai 2 keping dia tarik. Dia punya berat tu sama macam makan tengah hari. Lebih malah ditakuti. Rupa je dia tak sama, tapi kuantiti yang ada pada kalori dibekalkan malah takut lebih berat daripada makan tengah hari. Nampak simple, roti canai sekeping rasa apa? Tak rasa apa. Tapi kalori dia lagi berat daripada makan tengah hari. Yang keempat sebenarnya kita cakap bab kualiti makanan lah. Kadang kita tak perasan kadang. Saya suka bagi contoh mengenai kualiti makanan, iaitu daripada segi contoh kadang kita tak perasan. Kita makan gulai daging daripada kari daging. Kalau kita perasan, banyak yang kita cedok tu bukan daging pun. Lemak daging saja. Yang timbul tu kita banyak berebut, bukan yang tenggelam tu. Jadi kualiti kat situ pun kita tak tahu pilih yang mana betul-betul makanan yang sihat berbanding dengan makanan yang tidak sihat. Makan sikit tapi banyak kali ataupun kerap kali. Boleh? Boleh, tapi yang berlaku sebenarnya kaedah yang tu sebenarnya lebih bagus untuk pesakit yang kecil manis sebenarnya. Sebab kita takut dia kurang gula. Dia makan sikit tapi kerap. Tapi kalau orang normal, dia ambil definisi, makan kerap dia ambil, sikit tu dia tak ikut. Kan, kadang dia punya berat tu, kalau dia boleh ambil roti sampai 4 keping, 5 keping, sama macam dia makan nasi. Jadi macam mana untuk kita, apa saranan daripada pihak KKM sekarang ini? Kita nak beritahu lagi kepada penonton kami. Bagaimana untuk kita pegang pada prinsip supaya kita kembali kepada cara pemakanan yang betul. Bagaimana untuk kita menyedarkan kita semua, termasuklah saya sendiri, kita semua ni tuan. Sebenarnya daripada segi makluman ataupun promosi yang kita jalankan sudah banyaklah, sudah besar-besar macam Syam kata tadi dekat rumah pun dah ada dah beramik ni. Jadi sekarang ni yang nampak sebenarnya daripada segi disiplin dan motivasi diri sendirilah. Walaupun kita buat macam-macam undang-undang, kita buat macam-macam garis panduan, tapi kalau dari dalaman kita tak nak berubah, tak jadi juga. Memanglah restoran yang ada 24 jam tu 24 jam, tapi siapa yang suruh kita pergi tengah malam? Kita sendiri yang pilih. Jadi perubahan perlu berlaku di dalam kita punya diri sendiri. Yang asasnya kat sini adalah pengambilan ikut yang nasihat tadi 4 perkara, iaitu daripada segi masa makan, kekerapan, kualiti dan kuantiti makanan. Seterusnya, pengambilan lemak dan minyak kita kurangkan. Ini mesti. Sekarang budaya kita sebenarnya, masyarakat kita, adat budaya lemak minyak terlalu tinggi dalam masakan. Mengikut kajian pemerhatian daripada tuan sendiri, ada tak kes yang menunjukkan bahawa mereka yang obes dan mereka telah kembali berjaya mendapatkan tubuh ataupun berat yang ideal, dan apa yang mereka lakukan sebenarnya dalam mereka mendapatkan kesihatan yang ideal itu kembali? Berapa lama juga jarak yang mereka ambil? Okey, kita banyak buat program lah, usaha berat badan di peringkat klinik kesihatan, dan memang ramai yang berjaya dengan cara yang natural semula jadi, iaitu pengawalan pemakanan dengan aktiviti fizikal tak boleh dipisahkan. Jadi dua-dua ni kena jalan serentak. Ingat, kita nak naik berat badan pun bukan ambil 1-2 hari. Kita ambil masa yang lama juga. Untuk makan, kadang makan masa tempoh 6, 7, 8 bulan juga untuk jadi gemuk tu. Jadi kalau kita nak turun, mengharapkan dalam tempoh seminggu nak turun, memang tidak masuk akal. Tak masuk akal. Itu sebab yang berlaku sekali banyak masyarakat yang ambil juga suplemen atau bahan-bahan untuk itu yang saya nak ajukan tadi. Adakah itu boleh kita syorkan mereka yang obes itu? Kita tak, pada segi pengambilan suplemen untuk penurunan berat badan, kita tak benarkan sebenarnya. Sebab setiap ubat ataupun suplemen dia diambil akan memberi kesan negatif. Tetap ada. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia akan memberi kesan negatif kepada tubuh. Memang ada. Memang ada, setiap satu produk itu akan memberi kesan negatif kepada tubuh. Jadi tak apa, kita bersabar, kita ambil tempoh. Biasa kita ambil 6 bulan. 6 bulan akan nampak kesan. Dengan target sebulan 2 kilo. Maksudnya bila perubahan secara perlahan berlaku, hidup kita adalah normal macam biasa. Berbanding dengan kita turun terlalu banyak, dia akan mengganggu kita punya cara hidup seharian. Sebab kita rasa terletih, tak bermaya. Sebab ada yang berlaku, okey, nak turun berat badan, jangan makan nasi langsung. Makan apa? Makan suplemen tu saja. Allah. Jadi macam mana kita nak untuk proses pekerjaan kita sehari-hari? Jadi tak cukup sebenarnya kalau dibekalkan untuk tenaga dan memberi kesan negatif pada tubuh. 1 minit untuk tuan. Kita boleh bagi saranan kepada kawan-kawan kita yang berada di luar sana yang sedang menonton kita sekarang ini. Apa agaknya yang mungkin kita boleh lakukan sekarang ini untuk kita mulakan amalan hidup yang sihat supaya kita tidak terjerumus ataupun kita boleh berada dalam kelompok obesiti, ataupun mereka sudah obesiti, mereka boleh kembali kepada yang asal. Macam saya cakap tadi, motivasi diri yang utama, lepas tu disiplin, lepas tu kalau nak dapatkan maklumat yang lebih tepat,
tak ada lain, kita rujuklah kepada klinik kesihatan supaya kita dapat cara yang betul. Jangan malulah tuan. Jangan malu, betul. Kadang-kadang kita malu dan kadang keluarga pun duk sama-sama duk perli-perli. Saya rasa benda itu perlu diubah sikit. Lebih kepada sosio budaya dari situ. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wan Muhammad Nur Sawah Abdul Karim, penolong pengarah kanan bahagian pemakanan KKM. Terima kasih banyak tuan. Sebab sedikit kita dapat maklumat mengenai punca berlakunya obesiti dan juga bagaimana agaknya untuk kita mengatasi masalah obesiti ini dan bahayanya sebenarnya masalah obesiti. Dan untuk anda yang punya anak-anak kecil, bayi kecil, jangan terlalu seronok apabila anak anda ini sebenarnya berada dalam keadaan yang comel seperti mana yang dinyatakan oleh tuan tadi, chubby itu. Tetapi seharusnya perlu sentiasa kita rujuk pada pihak Kementerian Kesihatan ataupun klinik kesihatan apa sebenarnya berat badan yang ideal kepada anak-anak kecil kita. Jadi kita teruskan jaga, amalkan pemakanan yang sihat dan itu akan memberikan kita kehidupan yang lebih diberkati dan juga kehidupan yang jauh lebih aktif dan juga sihat. Saya Hisham Saleh, kita undur diri dulu untuk rancangan pada petang ini platform. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.